Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk latihan hari ini, kita akan melihat uji diri nombor 1. Kak ingin membeli bekas alat tulis berharga RM12. Jadi, soalan yang pertama, adakah jumlah perbelanjaan Kak sama dengan jumlah pendapatannya? Jadi, soalan ini ingin tahu adakah jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah pendapatan. Jadi, lihat ruangan pendapatan. Ya, ini dapat wang adalah ruangan pendapatan, belanja adalah ruangan wang dikeluarkan. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah kira dulu bahagian ruangan pendapatan, kemudian kira ruangan perbelanjaan. Ya. Jadi kira di sini 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, RM 50. Baik, sementara itu, bagi perbelanjaan, Kak telah membelanja sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tambah 5, 12, 13, 14, 15, 16, 16 tambah 5, RM 21. Okey. Ya, jadi jumlah soalan pertama, adakah jumlah pendapatan perbelanjaan Kak sama dengan jumlah pendapatan? Jawapannya tidak. Ya, jadi semak balik jawapan kamu sebab ada di antara murid yang menjawab ya, jadi jawapannya adalah tidak. Jadi tidak sama. Adakah kau dapat membeli bekas alat tulis? Ya, jadi cuba lihat. Alat tulis berharga RM12. Ya. Jadi dia ada RM50 dan dia telah belanja RM21. Okey, jadi kita perlu tolakkan RM50 tolak RM21 untuk melihat berapakah baki wang Kak. Ya, sama ada cukup atau tidak untuk dia membeli alat tulis. RM50 tolak RM21. Okey. 10 tolak 1, 9. Baki lagi 4. 4 tolak 2, 2. RM29. Baik. Harga alat tulis adalah RM12. Jadi, baki perbelanjaan Kak masih mencukupi untuk membeli alat tulis yang berharga RM12. Baik, nyatakan dua kepentingan merekodkan wang simpanan dan perbelanjaan. Baik, ini kamu boleh rujuk kepada muka surat sebelumnya, ya. Kenapa kita perlu merekodkan simpanan dan perbelanjaan, ya? Jadi kita perhatikan di sini. Yang pertamanya adalah perlu supaya kita dapat elakkan daripada berhutang, ya. Yang kedua, ini maksudnya kalau kita tidak merekod, kita akan berbelanja lebih, ya. Jadi menyebabkan kita perlu berhutang. Yang kedua, kita boleh menyimpan untuk masa depan. Yang ketiga, kita perlu mendisiplinkan diri, ya. Kita boleh mendisiplinkan diri untuk kawal belanja berlebihan. Yang keempat, kita perlu tahu, kita tahu apa yang perlu kita dahulukan, ya. Sama ada ianya keperluan ataupun kehendak. Contohnya apabila tiba musim pandemik COVID-19, ya, semua orang berada dalam keadaan yang terpaksa tidak boleh bekerja, ya, terpaksa duduk di rumah, ya. Jadi kita memerlukan perbelanjaan, terpaksa mengeluarkan simpanan, ya. Jadi kita perlu mengawal, ya, perbelanjaan kita. Sebab itu pentingnya rekod simpanan dan perbelanjaan. Jadi untuk menjawab soalan, nyatakan dua kepentingan merekodkan wang simpanan dan perbelanjaan. Murid senaraikan, ya, apakah kepentingannya. Tadi kita ada 5 di atas. Jadi senaraikan 2.
Okey, 1, 2. Apa dia? Pilih di antara 5 yang di atas tadi, 1 dan 2. Kemudian senaraikan cara untuk menyimpan wang. Okey. Banyak cara untuk menyimpan wang ya. Okey ya. Sama ada kita menabung ya. Menabung di rumah ya. Tapi apabila kita menabung pun kita perlu tahu ya cara tabungan yang selamat. Untuk mengelakkan kita mengalami kerugian yang tak dijangka. Contohnya ya, memang kita menabung di rumah tetapi kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi kita boleh simpan di dalam bank. Tempat yang lebih selamat adalah, yang paling selamat adalah di bank. Kerana simpanan kita di bank akan dilindungi oleh insurans. Kalau kita menyimpan di rumah, risiko yang kita hadapi adalah kecurian, kebakaran atau kehilangan yang kita tak sangka. Mungkin kita akan terbuang duit kita ya. Jadi itu semua akan menyebabkan kita menanggung risiko lah. Jadi kita boleh memilih sama ada untuk menyimpan di dalam tabung PT-PTN. Ini untuk masa depan dalam pembelajaran lah. PT-PTN. Ataupun kita boleh buat dalam simpanan pelaburan SSPN ya, Giro, BSN atau dalam simpanan kita punya simpanan akaun simpanan kita sendiri ya. Mana-mana cara yang selamat. Jadi elakkan menyimpan di rumah terlalu lama ya. Contohnya kalau tabung dah penuh, jangan simpan di bawah bantal ya. Jangan simpan di dalam almari ya, sehingga kita lupa di mana tempat kita simpan ya. Mungkin kita tidak boleh jangka apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi senaraikan cara untuk menyimpan wang. Pilih mana-mana cara yang kamu rasakan selamat untuk diri kamu ya. Jadi kesemua ini ya, yang nombor 1 ni cikgu tahu kamu dah buat. Semak balik jawapan, sambung nombor 2 dan nombor 3. Jawapannya tulis di dalam buku tulis kamu. Baik, itu sahaja pembelajaran minggu ini. Tahniah kepada murid yang telah membuat bajet ya. Kita akan bincang dalam kelas minggu hadapan. Kepada yang masih belum membuat bajet, bolehlah ya memilih matlamat kamu. Contoh seperti yang diberikan. Tentukan apa yang hendak kamu beli dan rancang perbelanjaan kamu secara berjadual dalam bajet harian seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Ya, tentukan tempoh masa, tidak kira berapa masa yang kita ambil, mengikut kemampuan kita ataupun mengikut keboleh capaian kita ya. Maklumlah waktu pandemik ni kita tahu dengan kita tidak bersekolah dan mungkin ada ibu ayah kita yang berkekangan ya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi wang saku kita mungkin terhenti seketika, tapi tak mengapa, teruskan menyimpan selagi kita boleh. Baik, itu saja pelajaran kita untuk minggu ini. Stay safe, stay at home. Bye.